Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Selamat hari Ahad, hari Sabtu. Bersama dengan hos anda Ezri Mukris, Mia Hassan dalam borak Tesi Peng. Keruk lah sabadanku baju kancil. Kancil tidak baju kau. Mesti banyak kenapa? Okey, macam biasa guys, 45 minit kami Mia akan ngenjen kita orang dengan current issues, what's viral apa semua. Dan jangan lupa untuk saksikan secara langsung dekat Astro 122. Dekat Facebook page TVS pun ada. Kami orang pola live dekat sini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share. Dan Pukul berapa tek malam tu? kita nak kasih pasal Liga Premier. Belum. Belum lagi. Untuk Sarawak United menantang Kelantan United malam tu. Kita boleh saksikan secara langsung dekat Facebook page TVS juga. Pada pukul 8.15 malam guys. Sarawak United versus Kelantan United. All the best Sarawak. Dah. Kita bukan stadium, kita bukan stadium. Aku meri. Tok siapa boleh tok muka tahu? Isri muka. Tommy. Tommy. Aduh, Tommy bawa. Kau pun kau nang ada sejarah dengan sidak-sidak tu. Okey, jangan lupa malam tu 8.15 malam di Facebook TVS. Okey, dive into our current issue. First current issue of the day. Okey, kan dulu banyak macam peradaban dunianya, kedak di Machu Picchu. Ingatlah peradaban dunia ya, tapi Machu Picchu area Machu Picchu nya ada pada the world will end around 2012. Yes. Ingat sih sampai nak ada movie. main kalender semua lah. Yes, main kalender. Bagus bijak lah dia ni. Sekolah. Tapi ada seorang lelaki tu nya madahnya time traveller. Selalulah kita dengar time traveller tu. Nya time traveller, nya madah the world will end around tahun 5000. Now is 2021. So, tahun 5000 kelak, the world will end. Sebabnya, nya madahnya mengembara masa, mungkin nya dah sampai ke tahun 5000 ya. And then, nya madah. Ada bukti lah, nya madah ambil gambar macam ni rupa US tu 5000 banjir. Ada gambar dah. Ni gambarnya, Tek. Jom, ni keluar pun, Tek. Belum kah? Belum kah? Tok lah gambarnya. Tok. Apa ya, Tek? Nya pun tok nang gambar. Gambaran pada tahun 5000 Tek dekat US. Betul lah. Ilustrasi. Tenggelam mo. Katanya lah saya tahu benar ke sih. Tapi modal 5000 sempatlah aku nak kahwin semua sempat. Panjang ya saya. Okeylah, so benda kena tu kita tangga boleh kita cakap jangan duduk lagi. Tok just pakai konten lah itu aja. Alright, next one Ezri, what's viral? Okay, what's viral is basically pasal Olimpik, sukan temasya Olimpik lah. Okay, untuk kita nak kelakar pasal this one athlete dari Australia namanya Emma McKeon. Betul kah sebut ke tu? Betul. Okay, Emma McKeonnya seorang atlet yang memenangi 7 pingat guys. Sekaligus untuk sukan temasya Olimpik tu. Kita belajar sikit gambar-gambarnya. Itu dia. Boring lah naik podium yang tak alah-alah. Boring. Okay, first of all, yang memenangi acara gaya bebas 50 meter dengan catatan masa 23.81 saat. Sekaligus memecah rekod baru guys. Untuk Olimpik. World record? Olimpik rekod. Untuk acara berenang wanita lah. Okey, lepas dia ada memenangi pingat emas dalam acara medley relay 4x100. 2 pingat emas lain dimenangi McKeon dekat Tokyo daripada acara gaya bebas 100 meter wanita, gaya bebas 4x100 meter wanita. Lepas 3 pingat gangsa daripada acara ramah-ramah 100 meter wanita, gaya bebas semua berkaitan berenang semuanya lah. Banyak gila. Pandai swimming lah. Yes, acara-acara berenang semua hanya tapau. Fikir tak hanya menang semua emas. Ada gangsa. Ada gangsa. Hanya 7 pingat. Ada emas, ada gangsa. Kiranya semua acaranya masuk ya. Lalu, nang yes, kiranya paling kaya Australia lah gitu. Sikit pingatnya dibayar kerajaan, bah. Kau tahu tak benda aku? Tahu. Ya bukan dibayar, ya reward. Reward lah. Soalnya paling kaya Australia. Okay, so that's that untuk current issue dan juga what's viral. Kami dua Ezri nak minum air sekejap, nak relax, bertenang. Tapi kita orang jangan ke sini-sini. Terus kekal bersama dengan kami dua Ezri dalam Borak Tesi Peng.
Kembali lagi bersama dengan KB Mia Hassan dan Ezri Mukris dalam Borak Tesi Olah, jangan semua bersama. Kau tak. Okay, mun kita nak terlepas any of our shows, jangan risau, buka je YouTube, okay? Semuanya di hujung hari. Di hujung jari kita tok type TVS TV MY. Di sini kita orang boleh nanggah semua episod terbitan TVS, semua rancangan TV terbitan TVS. And then don't forget to follow and like our Instagram and Facebook account TVS TV MY. And then mungkin kita orang ada idea kah, ada soalan kah, ada feedback kah, nak di-share dengan tim Borak Tesi Peng, please send us an email at borak@tvstv.my. Gugut tak mas kutuk. borak@tvstv.my. Okay, jangan lupa kami menanti email anda. Okay? Dah habis. Dah break. Belum. Belum break. Okey. Right guys, sekali lagi kami nak ingatkan jangan lupa untuk saksikan secara langsung Sarawak United menentang Kelantan United malam tu secara langsung dekat Facebook page Yes. TVS pukul 8.15 malam. Yes, be the 12th player everyone. Yes, sekali lagi yang poster aku tahu siapa tu. Okey, did you know? Did you know? Okay, kan kita selalu terkejutkan. Sebelum terkejut lah apa-apa in our daily life lah, kita akan selalu ada ayo. Ada something bad lah macam ayo ayah ama. Ayo aja. Ayo, Aku okey, nak okey, katakan ayo, ayo okey. aja. Okey. Ayo tu padu haltik dah lama dalam kamus. Oh, is it? Oh, Yeah. it's in the kamus. Kenapa? Apa hal kubur tu beliang je hati aku. Bukan kubur. Bukan kubur ya lekat tu. Itu ayo, okey. Ayo tu dah umurnya 5 tahun dalam Oxford Dictionary. Oh, Jangan okey. main-main, okey? Nya dalam Oxford Dictionary. And then perkataan ayo dan ayah berasal dari perkataan Cina. Memanglah selalunya macam-macam Cina pun tak ada Yes. kedai lah. Ayo tidak ada kedai kecil. Kita pun biasalah kita living So in a definition dalam kamus sama. Something oh seat-based tidak, macam mana? tidak atau aduh dalam bahasa Inggeris. Oh No. Okeylah sama Tapi pun kita di definitionnya. Malaysia usually ayo. Tak yalah. Macam mana? Ay. Okeylah, jadi hal ayam mesti saya pergilah cek kitab pun Oxford Dictionary ada. Ada. Ayo Nya ayah. nya study awal lah. Okey Patch Mia. awal. Okey, makasih. Alright. Hal kubur ni. Tu pokoknya hal kubur guys. Tu berlaku dekat Turki. Sivas, Turki. Ada satu kubur tu terletak di tengah-tengah jalan okey. Dah. Yes, di tengah-tengah jalan tak ada gambar ya. Yang gambar tu. Gitu. Orang nanti tengah yes, raya. di tengah-tengah raya. I think main road lah. Tu dekat area perumahan juga. Kau imagine. Imagine mun aku balik kerja malam. Aku diam situ. Kubur tengah raya. Nak kasih balik ke rumah aku. Kau tu Nak tahu check in hotel lah je. Endak lah dua. Limpas lah aja apalah. And then, Tapi besar juga kubur yang tengok. Ya, I don't know, mungkin yang memang tempat kubur lama ke apa, ownernya simuk ngalih ke, sinso lain dah. You know, pemodenan lah, pola jaya apa semua. Tapi pernah juga aku baca ada di US rasanya ada kubur dekat, saya tahu, mun salah, I'm sorry, kubur yang dekat airport. Oh, ni semua alih je nak. Nya Simon Ale, the family Simon Ale sebenarnya they believe ya tanah pusaka adanya, so kubur yang nang literally dekat jalan airport. I mean runway pakai balloon landing ya. Oh. Ada tiga buah kubur di situ. Family ya. Family. Okay, kacak tempatnya, capot. Okey, Tak Mia. tengah jaya, mungkin je lah nya Simon Ale je lah, but okay lah. Alright, hal ada kopi. je lah attraction. Mia, hal kopi atau kena Oh, tahu lah. kopi tu aku. Okey, kan first kali aku rangka ada apa nama? Olimpik pun event 10,000 meter. Okey. Mumun di pada kedai ya tang besar dah lah bunyinya baru halteknya 10 kilometer lah sama je nak. Jadi atlet Belanda tu nya minum kopi. Oh. Nya minum kopi and then nya dapat pingat emas sukan Olimpik pertama dalam acara 5,000 meter. 5 kilometer. Segal kopi ya yang dapat. Yes. Benar sih. So Tegal Tok latih namanya Sifan Hassan yang dapat masuk 1,500 meter, 5,000 meter
dengan 10,000 meter di Olimpik Tokyo 2020. And then yang madah, mun without caffeine, without coffee, I cannot do this. Oh, okay. And then, Yes. Nya dapat pingat emas juga okay, dalam pusingan terakhirnya. Yes, dalam masa 14 minit 36.79 saat. Oh, I think okay lah. for me, Benar ke? Kopi, kafen dan dapat memberi energi macam tu? Memang siapa pakai Mood lah. Energy energy. drink lain siapa pakai. tapi orang lain penerimaannya okay. terhadap kafein. Mun aku pun, bagi aku personally, it wakes me up lah. Nyatok okay. kali makin cepat berekod ataupun makin cergas berekod nyasi jarang lambat sikit tepat lah. Kau kan babak Kau segar kopi. Okey, Tok Atik berlaku dekat Olimpik Tokyo lah. Yes. Atlet dari Belanda. Right. Tanpa kopi saya tidak akan menjadi juara Olimpik katanya. Betul. Tok katanya lah. Okay. What's on Twitter? Still pasal Olimpik je. Tok, I think berlaku dekat di luar stadium one of the stadium Olimpik ni lah. Okay, tengah wartawan Tok, wartawan Malaysia dari Awani, Astro Arena, salah. Zulhelmi Zainal Azam. Nyati si sedar nyapu member seorangnya tengah broadcast lah kata orang nak. Okay. And then nya ber-TikTok belakangnya. Aduh. Masuk dalam frame, kita tangga video ya. Kanan kiri, putar jari. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Apa challenge-nya? Apa challenge-nya? Saya tahu. Kanan kiri ke bukan? Apa? Kau seorang yang main TikTok mestilah tahu challenge apa ya. Aku pun tak apa pula ya. Tapi then mula ber-TikTok guys, tangga keadaan ke. Garis kanan apa semua. Nah. Ada limpas belakang TV, limpas orang lain live nak kah? Tapi okeylah, free advertisement. And then TikTok lagi tu memang ada di postnya juga. Oh, nya sedar sih saya. Nya sih sedar. Tapi TikTok yang nya pula tu ada nya post dekat TikToknya. Oh. Behind the scene. Dahsyat lah. You guys can check it out, okay? Dalamnya pun TikTok, okay? Alright, so that's that. Untuk adik, you know and what's on Twitter. Cepat je asal masa tu. Cepat. Selalu for our third segment. Cerita pendek-pendek. Cerita pendek-pendek. Cerita pendek-pendek. It's time for us to bring our guest. Kita nak kabar sejarah kita itu. Kau tahu apa-apa asal sejarah? Kau belajar Tahu aku. Subjek ya, aku selalu favorite sekolah. Jadi, mau tahu siapa guest hari itu? Siapa yang kita akan kelakar hal sejarah? Stay tune. Borak Tesi. Peng. Alright guys, Assalamualaikum. Selamat kembali bersama dengan Ezri Mukris dalam Borak Tesi Peng. Dan kita dah masuk kita pun segmen ketiga. 3A lah. Lepas tu ada Mia lagi. Okay. Untuk guest kita hari tu, kita ada seorang researcher lah kata orang. Okay? Researcher yang basically mainly dekat Sarawak. Nya research everything on Sarawak lah. Jadi di sebelah kami itu kita ada Kak Suryani Sahari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sihat? Sihat, Nak alhamdulillah. makan? Udah, heavy breakfast lah. Okeylah, kita boleh dikatakan seorang researcher lah kata orang nak. And then researcher mainly for Sarawak pun tanah je macam ni. Nya macam tu. Okey, sebelumnya kami nak ucap terima kasih lah dengan TBS kerana sudah jemput kami datang ke situ nak berkongsi. Berkongsi apa yang kami sudah kata orang kajilah. Sedikit sebanyak kata orang sejarah tentang Sarawak. Sejarah yang kami pengkajian yang kami buat tu semata-matanya nak di Sarawak je lah, local history kata orang. Kasih pun yang madah sejarah awal lembah Sungai Sarawak sebelum era Brook. To be honest, kami subjek sejarah sekolah memang si best lah. Bagi kami nang si suka lah. Si hal ya, si hal ya, Datuk. Si hal ya. Sebab apa? Nak nama sejarah tu kita macam bukan you don't need to be seorang pengkaji sejarah untuk tahu sejarah. Contohnya kalau kita nak buat tentang sejarah keluarga kita. Seni selalu suruh kita. Kalau kita tanya dengan orang kita atau orang macam mak bapak kita lah. Kita tanyanya contohnya nama kami. Suhaini binti Sahari. Sari binti Kipli. Kemudian lagi
Kipli bin Man. After that, nang si tahu lagi dah. Yes. That involve sejarah juga. Kebanyakan jadi kami, ialah halangan kami tu macam susah nak mengkaji tentang salah silah. Tentang sejarah dari segi salah silah lah. Okey. So kita memang for lembah Sungai Sarawak lah sebab era Blok K. Yes. Dalam kita pun career as a song researcher tu lah. What can you say about Sarawak tu yang benar-benar kita dah kaji tu? Sini asal usul kita selalu dalam zaman sekolah lah buku sejarah pada nama Sarawak tu dari perkataan serah pada awak lah and everything. Macam mesti tahu lah benar ke si? Bulat buku bulat lah kami. Iyalah. Jadi kita as a researcher sini asal usul Sarawak tu sebenarnya. Sebelumnya kami nak kita nak cari maklumat tentang sejarah Sarawak tu bukannya mudah. Sebab yang ambil masa tahun. Lagipun kita nak mula pun kira kata orang tak seni nak mula. Jadi kami dua laki bini ambil inisiatif kira macam orang Melayu setiap lain sebang sungai je lah. Betul. Daripada Tupong ke Mentawak. So kami dua ambil inisiatif di mana kami dua nyemerang ke Tambang daripada berjalan kaki lah. Kalau kita pakai kereta kan motosikal palingnya lah kita akan terlepas point. Di mana kita akan kira macam kita nak interview lah. Sebab tu kami pun sejarah based on oral history. Not dah ditulis di mana-mana. Kira macam kita mencari sejarah lah asal usul. Yes, kalau kita nak cari yang dah ditulis memang ada. Sebab ialah mendorongkan kami apa faktor orang kami kena kami terdetek ataupun berminat nak tahu. So what makes you macam aku mau carilah sejarah-sejarah tu. What apa yang bola kita minat benda kena ya? Sebab si banyak information tentang Sarawak tu. Itok lah kata orang. Itok tundik tanya semua si tahu. Jong-jong macam ni bah kita nak tahu mesti kita nanya orang tua-tua yang dah masih hidup legend lah kata. Legend. So macam ni tu. Laki kami mun kita nak cek rumah kita tu memang ada di seberang tu kes kami masa ialah kami waktu first mula kajian kami duduk diam di riveran anak tu ya apa nama tu riverbank suite so menyeberang kami berjalan kaki menyeberang pergi ke start dari Tupong dari rumah ke rumah kami nanya ngetok salam nanya tahu ke si macam cek orang tua sampai pagi orang tua masih ada kan sekali lagi orang tua tu kami nyewa di situ so kami teruskanlah. Cari sampai jumpa the person that you guys semua lah. Sampai jumpa orang tua yang dapat kata orang tek info lah kata orang lah. Sedikit sedikit kita kumpulkan info ya maka lahirlah kata orang tek daripada kampung Tupong tek jalannya it take months bukannya sehari dua sebab mungkin kita nak itu kita matamat kita ambil 3 buah rumah lah katakan tak mikir nyaman ya ada jalan kaki nangga laki kan kami tu bersuamikan orang dari US lah so mesti dak nyaran pahal orang putih suka nak tahu hal Melayu instead of kami interview si kami nak interview bila kau berlaki ngenya sini kau jumpanya before you know it dah minum teh habis dah ada soal ada information so anyways potong kami cerita tu so kami collectkan information ya daripada kata orang dari segi oral history dia. Kumpul apa yang menjadi persamaan kami ambil. Tapi nak connect the dots. Yes, connect the dots. Because memang ada yang kata orang maklumat yang daripada yang kami dapat tu yang ada sejarah memang ada sebab apa? Kita pun manuskrip, kita pun silsilah kebanyakan dalam tahun 70-an dah dibeli oleh orang luar. Saatnya zamannya kira macam duit pun diperlukan juga lah. Harga. So bila dah kontua asyik lagi, nak apa dalam tangan, Datuk kami tawarkan kita sekian-sekian wang ringgit. Setujulah. So dibeli. So ni ada information tentang maklumat. Yalah susah. Orang luar tu menurut oral history lah. Yang dinotok oleh sidak ada salah satu yang terlibat pihak terlibat tidak ada berunding. Mungkin sebenarnya nak dalam usaha nak cari track down dan nyemput asal usul aja. Sama juga ya. So meaning the whole Sarawak memang tak ada pergi lah. Kira macam Sarawak tu sebenarnya kalau nak dikuatkan dari segi sejarahnya kita tu kebanyakan orang Melayu kita tu wasal dari Sambas. Indonesia. Yes. Kalau Indonesia Barat. Emangnya gue orang Indonesia? Iya. Iya, kata aku tujuh. Jangan pelik kan dia nyutuk guru lah. No joke no fun di area. Okey. Iyalah kata orang bila kami temu ramah orang nanya kita mesti nanya asal usul. Jadi banyakkannya dari Sambas.
Si ada yang dari Brunei tapi si banyak. Oh, majority orang Sarawak tu is from Sambas Yes, lah. yes. Oh, So, okay. this year kami dapat kata orang tu, dari segi nak kata kita connect the dots, kebanyakan ada dot yang maknanya dot yang memang dari Sambas. Oh. Dari siya kata orang tu akan kami kepada menyebabkan kami kira si mulahan dayan lah, tapi apa yang conclusion kami dapat ialah orang Sarawak tu punya majoriti adalah dari Sambas. Munuk dikira okey banyak ada kita tu asal dari Brunei. Okey kami nanya kita kelakar kena Brunei kah? Sik dah. Macam ni ke? Oh, boleh faham boleh lah. boleh Sebenarnya boleh faham kamu ni. Boleh faham. Tapi kelakar kita more on to Sambas. Ya kami fikir memanglah benarlah kali juga di Sambas. Baik kami pergi ke Sambas. Pergi Sambas? Yes, Okey. pergi Sambas. Pergi Sambas. Tak boleh simpan dah ke soalan. Pergi Sambas kami kajilah tentang macam ni kira macam persamaan. Makan kita sama, bubur pedas sama, dak songket kita sama. Cara kita berkelakar cuma mun apa jadi ape. Meaning Melayu Sambas lah. Yes. Awak. Ya kira macam mulut dari Sambas lah. So, okey, kita pergi ke Sambas. So, apa bahasa yang nak pakai? Bahasa kita ke macam ni? Bahasanya mualis tu bahasa Melayu kita. Cuma perbezaan sedikit. Tapi kalau kami dah pergi ke Brunei juga, kami pergi ke Brunei, pergi ke archive tidaknya orang nanya masa macam pasal macam ni nak gali lah pasal sejarah Sarawak tu. Ada ke setidaknya maklumat? Mungkin ada tokoh lain lah, tapi tempat arsip negara adanya kami pergi memang ada information. Too bad so sad lah datang Chef Cuma aja jumpa lalu sampai kami sepas hati tu kami mesti macam sampai dapat panggil kami bila kami nanya sampai ditemukan dengan yang paling kira macam ketuanya lah Ketua di Brunei lah. Yes Brunei. Okay. So orang haji ya sampainya malas untuk je kami pun Brunei pun sejarah kami mula dalam tahun 40-an itu pun sejarah daripada luar katanya. Kami orang dah mula diimpun kami beli terfikir di hati kami memanglah one part of the manuscript daripada Sarawak ni kira nak cari maklumat lah Kedai lah. So far kita are you following me? Tak faham kakak follow kami tu? Follow pada Sambas saya follow lah sampai ke Brunei lah. Kami pun dah tak ke mana dah. Macam yalah Brunei. Yes. Kami pun sudah pergi dah. But then from the Sambas part dia agak interesting lah. Siapa? Kita tu actually dari Indonesia. That's why. Not to say all. Majority lah. And then bila kami tanya pasal apa yang pun do's and don'ts, dia macam apa pantang ni keluarganya. Kebanyakan si semualah. Rata-rata mana kami sebelum makan ikan patin. Kita kami pun si boleh kami yang si boleh makan ikan patin. So di sini kami mengkaji lah apa si boleh makan ikan patin. So kami gali sampai jumpa maklumat di mana antara sebab to be nak madan kita share bukan nak ngajar sesiapa di situ cuma nak sharing apa yang kami dapat daripada sumber-sumber kira oral history kami di mana kata orang di Sentubong ya asalnya rajanya bukannya seorang tapi ada 16. Yes, 16 rulers of Santubong. Ya, oral lah. Kita sebenarnya sit written anywhere. Benar yes. Benar kasih saya tahu lah. Saya tahu lah. Tetapi as for me, mungkin kita nak mengkaji, kita harus turun padang. So kami pergi dapat tahu salah adalah di antara tempat yang dibicara yang kami kaji. Di mana kata orang tanya ada di situnya ada ada rajanya, kuburnya situ apa ni. Ini ada istana situ. Kami pergi. Dan kami galilah. Dan kami nak terima kasih juga dengan sidak dari pegawai daripada museum lah yang terutamanya Encik saudara Sherman Saufi nya yang banyak nolong kami je lah yang membenarkan kami pergi ke site nak ngecek apa-apa remnants lah apa kata orang apa ya peninggalan di sini kami tahu adalah dapat dibolah kami di situ ialah raja dulu pemerintah dulu di Sentubong yang ada 16. Dia start daripada kurun ke 900 dulu. Memang dah ada. Banyaknya. Sampai ke Dudi tu di mana yang last kali the last katanya Sultan of Sarawak, first and last, whereby nya bukan first and last menurut yang kami kaji. Alright. Nice. So, banyak punya cerita sejarah tu. Sorry lah kami tu banyak cakap bila kita kami pun suka dengar. Once you keep the ball rolling macam tu lah. Kita akan sambung kita akan dengan Mia. Boleh. Kita akan sambung kita lagi lepas tu. Jaga tukar siaran guys. Borak Tesi Peng. And kita kembali bersama dengan kami Mia Hassan dalam Borak Tesi
Peng bersama dengan seorang researcher Sarawak, Puan Suryani Sahari. Okey. Tak ada kakak lah, ada about sejarah Sungai Sarawak. Tapi Puan Suryani padahnya dah kaji sebelum era James Brooke lagi. Boleh sih tak cerita apa yang dah dikaji, apa yang dah ditemu? Okey. Yang macam tu, kami nak mengkaji tentang Brooke, kami dah mula hal Brooke lah. Yes. So, nak kata kita sebelum Brooke lagi memang dah wujud ketamadunan di situ nak. Okey. Macam ni lah kita nak menidakkannya. Okey. So, kami dok laki bini, laki kami lah terfikir macam apa yang berada di situ sebenarnya. Okey. Kita pun ambil jauh. Lembah Sungai Sarawak ni termasuk ke kampung seberang kita ya. Kamu Boya, dak Sinjan ke Boyan, Sinjan, Surabaya Ulu, Parlimen Semar. Yalah ni sepanjang sungai ya, lagi ke lembah Sungai Sarawak lah. Okey. Dah mula dari Sentubong je lah. Okey, Asal dari kita atas tu lah. asal kita tu dari Sentubong sebenarnya macam and then nak dikatakan sebelumnya tadi pada nama kata orang si nak tu mula-mula capital of kira ibu negeri Sarawak nak kali dah tanah. Okey. Sebelum Brooke ambil alih jadi yang jadikan Kuching. Ada sebab menjadikan Kuching tapi sebelum lidah tanah. Tapi kita terfikir kita kena lidah tanah. Okey. So, lidah tanah tu ada hubungan kait dengan pemerintah dolok-dolok lah. I see. Jadi menurut kajian yang kami ialah. Okey. Jadi asalnya lah Sentubong tadi. Bila Sentubongnya di nak tu kata orang ditukar oleh pemerintah Dolok Marik. Yes. Okey, kami nak tok lah kami teruskan kami untuk mulakan daripada nak mula dengan akhir je lah. Ambil tengah banyak gila. Jom si cukup masa kita. Nak pertama tadi menurut sumber yang kami dapat ni digelarkan yang pun diberadik kepada Yang Tala, yang mana Yang Tala. Hyanggi namanya. Hyanggi. Sorgi namanya. Nya dolok Melayu Malaysia Marik dan okey. Dah dolok lah. Marik. Okey, berapa ratus tahun? Kira dalam era 900 Marik lah. Awal 900. Okey. Jadi masanya datang ke Borneo tu sebab letusan Gunung Merapi masaya. Di Krakatoa, Gunung Krakatoa kan. Indon. Dan masaya Sriwijaya lagi berkuasa. Okey. Bila Sriwijaya kita tahulah Sriwijaya tu nya Melayunya mana pun Melayu tapi adat Hindu, agama Hindu. So ada yang mau ngikut adat agama ada semua. Jadi yang si mau yang lari yang buat diri lah tapi kebanyakan yang buat diri tu yang mampu, yang ada duit kira macam berkemampuan lah. Yes. Ada duit dia dapat. Dia lari lah mana siapa stay lah nasib lah. Jadi dia stay-nya lari ke Borneo. Pergi menelusuri sungai lah. Mungkin daripada Banjarmasin naknya sampai ke Sambas. Okey. Dolok Sambas dikatakan Tanjung Pura. Nama Sambas dolok Tanjung Pura. Okey. Sebenarnya Sambas berada di daerah Tanjung Pura. Daerah okey. Nak ada kota lama sidak sidak Majapahit dolok nah. Kontrol sia. Jadi yalah dia jadikan cerita pemerintah di Sia masa mula-mula Marik. Jadinya ada anak bila ada anak nanti ada dua. Bila ada orang bila abang pemerintah tu adik yang dah besar mak pemerintah juga. Betul. Tok cerita tu macam kita potong-potong cerita bukannya yang gelak. Jadi abang nanti muridlah daerah yang berada di jajahan sidak macam anda sidak macam di Borneo tu kira macam yang dah ada bertamadun, yang dah ada si perlu muka neroka si perlu banyak gila kerja lah. Jadi nak jadikan cerita Sentubong lah saya. Tapi nyamannya belum Sentubong lagi. Digelar Indra Puni. Nama Sentubong dolok Indra Puni ya. Puni Mungkin kita orang nanti Sentubong si tahu. Nama Sentubong Indra Puni. Okey. Kenaknya Puni Ponek si kesampaian. Ponek. Iyalah yang info yang kami dapat. Jadi kena sebab nyempun dari segi nature Sentubong tu nya macam siap ada apa-apa je. Gunung dah siap ada bangunan, siap ada apa pokok aja kita nak pergi nak kesesat. Beach, beach. Jadi kita nak menuju ke siang, jadi kita sesat. Jadi si kesampaian ni gelar Puni. Tapi Dolok Marik memang dah ada macam aktiviti perdagangan di sia. Dari China dah datang. Kan di depan Laut Cina Selatan. Okey. Jadi perdagangan ada di sia dengan ada macam tu. Jadi adik kepada yang Tala, yang Sogi, dingkahnya sia ni jadi ruler sia lah, jadi pemimpin di sia lah. Jadi mimpin di sia, kemudian nyalah first Jadi
menurut sumber juga ada ada batu ada orang terkengkeng dekat batu Sungai Jawong Sungai Jauh. Sungai Jawong ni ada batu orang terkengkeng kedak orang nak di sia nerap di sia. Okey. And then ada lambang di sia di mana ialah first yang untuk menurut oral kami pun siap ada wujud di zaman ya nak pada. Ya betul Dia si kan isi. tahu. Yes, Bulat kata orang bulat je lah kita. Okey. Betul. Terpulang atas yang mendengar cerita kita itu tengok percaya si terpulang. Tapi ialah bila yang letakkan di mana ia adalah undang-undang di mana ia di polahnya okey nya tirafkan nyempun sebagai ruler orang marik di padahnya di pemimpin masa ya nak aku raja tanya jadi polahnya okeynya sia orang marik kan dulu marik daknya macam makin kuasa mistik Yes. Lalu ada wujud Dulu kan percaya Islam lalu ada wujud lagi atau pre-Islam jadi daknya okeynya nyam ada okey siapa ni si taat setia dengan beta aku okey akan dihukum di batu tu sebab kebanyakan orang si tahu ia adalah agama Hindu pun kah Buddha kah orang India kah di Cina sini batu tu Sungai Jauh. Sungai Jauh tu di area Santubong yes on the way kita nak pergi ke kampung Santubong yang Kerek ini tu dah dimaju lah sidak museum kan belok Kerek. Yes. Okey. Dah kacak dah sia. Tak boleh pergi sia. Nek tu macam masa tu kita tak boleh pergi sia. Kita kira macam parking jalan nang best lah. Nang dah kacak dia bolah le sidak kerajaan. Jadi tempat dia dijaga oleh pihak museum ke macam I see. Museum yang jaganya. Jadi boleh dikatakan tamadun apa yang berada di Sarawak start dari Santubong lah. Betul. Pasalnya turun-turun ke turun-turun ke bawah. Maknanya situ raja dulu marik yang kata orang tek dannya orang Masaya ni belum ada agama Islam ada Buddhis kah apa segala Hindu tapi dia animisme. Yes okey. Ya Allah. Ya animisme. Zaman sekolah sejarah. Animisme. Yes, animism. Jadi kata orang tek betul tak kata orang tek bertolak daripada sia kata orang daknya nurun keturunan daknya masuk kepada ke akhir sekali Sultan Tengah kata sidak. Sultan Tengah di mana Sultan Tengahnya ialah dipercayai orang first and last raja nak. Yes. Dia kata orang berasal dari Brunei nak. Berasal dari Brunei dan kemudian lagi nya datang kerana abangnya nak ngemeritnya jadi raja situ. Jadi raja Tengah. Dan dia datang dengan 3,000 sakai. 3,000 sakai maknanya orang asli dari Brunei. Okey. Dan menurut pengkaji sejarah lain kita Melayu tu adalah asal daripada sakai lah. Dan keturunan Brunei keturunan askar. Sakai kan macam orang yang nak tu dia pengikut bah. Pengikut kan suruhan nanya. Logik ke kita kelakar dak sakai. Ya kami madah tik. Kita berkelakar mau lah orang Sambas. Ya kami madah bila dikatakan raja tik asal dari Sambas kami setuju. Kami setuju sangat daripada kita daripada sakai ni okey kita. Dan raja Tengah tik dari Brunei tik muka kingdom nyempun lari kat ya. Kira macam kat muka kingdom nyempun belayar, nyebarkan Islam. Dia dikata sidaknya orang, tapi dia sebagai raja, adakah dia nak nyebar Islam dengan dikit nyempunnya ada orang nak disuruhnya kah? Ya bagi kami siapa terima lah. Jadi kami macam kira macam kami siapa terima benda ya. Jadi sebab kami mengkaji apa sebenarnya. Sebab si nak raja nak terakhir sekali raja Tengah sebenarnya raja di tengah. Kenanya raja di tengah. Sebab bilanya macamnya raja di tengah sebab apa? Yang untuk mengekangkan kuasa. Kuasa di mana masa saat raja Tengah ialah Cikgu sebab tak ada kakak Sultan Tengah. Jadi bukan orang selalu pada Sultan Tengah tok dari Brunei. Adakah boleh di-challenge Sultan Tengah tok sebenarnya keturunan dari Sambas? Okeylah mun ikut fakta mun kita. Ya, aku melawan cikgu. Okey, mun ikut fakta. Fakta nak katakan kita Sultan Tengah daripada Sarawak. Tak banyak missing link. Banyak missing di sia. Tapi mun kita mengkaji dari awal mula menjadinya ada takkan Sultan Tengah si ada nenek moyang. Takkan si ada adik-beradik. Banyak sumber belum cukup lah untuk menguatkan dari sini keturunan Sultan Tengah. Betul. Tapi macam kami dah found, dah jumpa di mana masuk akal ya kami terpulang atau orang percaya tapi atau kata kita siapkan dapat mengubah history sejarah men-enhance kata orang putih enhancement enhancement okeylah kita jadi the thing is
kami nak ambil kira lah. Sultan Brunei, Sultan Tengah Tek. Raja Tengah Tek ni ada 2 anak. Seorang anaknya, masa tu anaknya seorang di Pulau Burong, seorang di Pulau Laki. Oh, Pulau Laki. Oh ya, anaknya. Yes, ya, anak ya, Sultan Tengah lain Tahir. Gigi Gesah ya. Sultan Tengah Gigi Gesah. Iyalah Sultan Tengah Tek. Oh, The last katanya Sultan tadi the kan. first and the last. Dikatakan dalam sejarah kan. Yeah. Tetapi kalaunya first, kalaunya last, dari seninya first, kena jadi last. Mesti ada sebab. Banyak soalan yang boleh dibangkitkan yes, lah. Yes. Kenapa Okey, jadi faham. first? Kenapa jadi last? Kuahnya Yes. first. Padahal kena sedar sebelum ni sedar kan? Ni sedar bapak kah? Ni sedar nenek datuk kah? Yes. Kan? Ada keturunan lain kah? Betul. Seda nenek moyangnya kah? Faham. Tapi kita banyak juga yang yang Sabria ada. Kita pun ada kakak juga bahasa kita nyatok nak banyak tahu bahasa susu kalau nenek moyang kita start dari sini bahasa pindah-pindah. And kami mau tahu lah masa kita tu banyak. Kita pun macam ni mun orang mau tahu macam ni orang mau kontak kita mun mau tahu hal keturunannya kah? Mau tahu macam ni, mau cari adik kakaknya kah, dari moyang-moyangnya kah. Macam ni. And cuba tak beri ucapan sekali dengan orang-orang Sarawak yang saya tahu moyang-moyang asal usul keturunan susu galo kita tu. Susu galonya. Cuba tak beri ucapan dulu. Katakan mun mau tahu juga nak. Di situ kami mau berkongsi lah. Di mana kami masa tu tengah mengkaji tentang sejarah-sejarah Prabangan. Kami ada silsilah ya di mana kami Prabangan tak abang-abang, jadi kami tengah mengkaji abang-abang lah. Hendaknya kami adalah hamba Allah yang berkongsi dengan kami buku yang untuk kami kaji. Dan sikit-sikit kami kaji ada Jawi Lama, buku kitab manuskrip lama di mananya ditulis dalam Jawi Lama, Jawi kuno. Dalam bahasa Melayu lama juga. Nang susah lah nak transcribe je lah. Bukan translate. Ngambilnya kepada Romanize, kepada bahasa Rumi. Jadi, nya ada lah. Jadi, untuk orang yang mau mengkaji tu, nya tanya dengan mak bapak. Jadi, kami madah macam tu lah. Cuma kami dapat, nak kata nasihat taklah, tapi kami dapat macam yang kira sepatah dua kata dengan orang yang macam di luar nak. Amun ada mak bapak, nenek datuk moyang masih ada, rajin-rajinlah bertanya. Yes. Kita akan dapat gali daripada setidaknya orang apa. Betul. Berkaitan dengan nyempil silsilah. Jangan main TikTok saja. Benda yang harus tahu juga. Kerana adanya lah harapan kita, generasi muda tu. Mun ada nenek di rumah, mun ada atok orang tua-tua masih ada di rumah, tolonglah tanya sini datang kami tok ni, kita dari sini apa pula kita dolok marik ni. Tanya jangan si tahu. Mun kita si tahu siapalah lagi nak tahu. Kadang-kadang si logik dia kata tidak, tapi mungkin tak rasa si logik. Tugas kita ialah cari tahu. Yes. Supaya kita menghargai destinasi asal usul kita. Yes. Okay. So that's that untuk hari tu. Terima kasih Puan Surani, banyak informasi. Mungkin kita duduk belakang dengan Nyatok nang best. Okay, sebab kita banyak sih tahu apa yang ada di Sarawak tu. Okay, so terima kasih again Puan Surani. Terima kasih kepada kita orang di rumah yang kerana masih lagi bersama dengan kami dua SG Mukris sampai ke ujung rancangan Borak Tesipek. Esok masih sama 2.15 petang Astro 122, My TV 122, Borak Tesipek.